Okey, kita masih lagi menunggu rakan-rakan yang lain masuk. Mungkin ada yang belum sedar lagi pasal live malam ni. Malam ni special ni sebab saya kembali kepada konsep dulu, iaitu kita buat hari-hari ada live bermula daripada hari ni, malam ni minggu pertama. Malam ni hari pertama minggu pertama season 1. Season 1 lah. Kita akan kembali bersiaran secara langsung pada setiap malam dalam dari wartawan pencerita. Cuma bezanya kalau berbanding dulu, dulu kita buat topik pasal COVID-19, sembang bab COVID je sampai orang naik menyampah. Cikgu Azrul ni kalau sembang bab COVID je kerjanya. Jadi untuk malam mendatang, bermula malam ni tuan-tuan, sebelum saya jemput panel kita untuk malam ni, untuk malam-malam mendatang bermula malam ni sampai malam-malam yang ke depan ni, saya tidak lagi memfokuskan hanya pada COVID semata-mata. Cikgu Azrul ni akan membuka ruang lebih luas untuk memberi peluang kepada ramai orang bersama dengan kita dalam pelbagai segmen-segmen yang saya kira boleh memberi manfaat kepada ramai orang, insya-Allah. Sebab tuan-tuan, saya kira saya nak memperluaskan skop dari wartawan. Bukan sekadar bercakap pasal COVID, kita nak bagi ruang. Antaranya saya dah plan, kita nak bawa orang-orang agama, nak bawa orang-orang motivasi, nak bawa orang jenayah. Ramai sebenarnya yang telah pun bersedia, yang telah pun bersetuju untuk nak bersama dengan kita pada setiap malam. Setiap malam jam 10 malam kita akan bersama. Antaranya kita ada segmen hari Isnin nak sembang pasal fotografi, pasal visual. Sebab saya ni, korang pun tahu, saya ni memang minat dengan fotografi, minat dengan videografi. Jadi ni dia Azrul Alfandi Sobri ni, seorang wartawan kumpulan NSTP, producer di Ink Studio. Bermaksud kamera ni memang saya punya passion. Jadi bila sembang bab kamera ni dia jadi macam lain macam lah, seronok sembang lah. Jadi saya pilih segmen pertama hari Isnin, iaitu asah mata lensa. Jadi pada setiap hari Isnin kita akan bawa seorang tokoh yang otai dalam bidang fotografi ni. Antaranya Syam Syarin, ataupun pernah dikenali sebagai image maker, seorang yang saya kira cukup hebat dalam bidang fotografi, terutamanya dalam bidang photojournalism. And then saya juga akan sudah pun bersetuju untuk nak menjemput Dr. Rubiah K. Hamzah, iaitu pakar dalam bidang motivasi, untuk hari Selasa. Hari Rabu kita nak sembang bab jana ekonomi, nak bagi peluang korang belajar macam mana nak set up business, nak gain your income, nak jadikan perniagaan korang tu sukses. Saya nak jemput pakar dalam bidang ni, orang-orang yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya dalam bidang perniagaan. Ramai yang bersetuju. Dan juga hari Khamis bersama dengan Tuan Kamal Effendi. Korang kenal kot, pakar ataupun penganalisis jenayah yang akan bercerita bab jenayah. Dan juga pada hari Jumaat kita bawa segmen keagamaan. Kita nak panggil Ustaz Rock yang akan bersama pada setiap hari Jumaat. Tapi tuan-tuan, hari Sabtu dan Ahad kembali kepada konsep dari wartawan, iaitu bersembang bab skop seorang wartawan dalam bidang kewartawanan. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni tuan-tuan, saya bersama dengan otai dalam bidang fotografi. Tapi sebelum tu, jangan lupa, siapa yang telah pun tekan butang share, terima kasih kerana korang tekan butang share. Thank you kerana korang share. Thank you kerana sudi share. Siapa yang belum share, korang lambat Okey, tekanlah butang share. Tekan butang share bagi ramai-ramai bersama kita untuk malam ni tuan-tuan. Saya petik dulu komen seorang dua sebelum saya panggil pakar ni. Waalaikumsalam Fida Marsia. Siapa lagi? Cik Angah, terbaik cikgu kembali. Okay, thank you. Fatia Aziz, Assalamualaikum kembali. Mantap cikgu, keep it up total. Okay, baik. Saya nak petik seorang dua lagi komen-komen. Siapa lagi yang dah masuk? Syah Salwa. Jangan lupa tekan butang share. Saya lupa lah saya nak share kepada grup fotografi sekejap. Sebab ada orang dalam grup fotografi kata, cikgu kalau dah buat tu tolong share dalam grup kami. Saya share sekejap. Korang pun tekanlah butang share sekejap, bagi peluang pada orang lain juga masuk bersama. Walaupun topik malam ni mungkin tak ada kena-mena dengan korang, walaupun mungkin korang rasa macam apa ke benda lah sembang bab fotografi ni, tapi saya kira ramai orang sebenarnya mungkin teringin nak beli kamera, teringin nak memiliki kamera, teringin nak belajar pasal fotografi. So malam ni tuan-tuan, bersama dengan saya otai dalam bidang fotografi, image maker Syam Syarin. Abang Otai, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang dalam bidang fotojournalism, siapa yang biasa dengan journalism, siapa yang tahu pasal travel fotografi, dokumentari fotografi, inilah dia. Saya petik jap info panel ni. Tu dia.
Syam Syarin seorang fotojurnalis yang sangat berpengalaman dan pernah bekerja dengan agensi media antarabangsa. Bang, Bang Syam, kat mana bang? Kat rumah. Rumah lah kita kan. PKP kot. Boring gila kot. PKP ni di rumah je lah. Yelah, orang tak apa. Dulu fotografer hari Sabtu Ahad memang gila lah kan. Orang tak apa, lubuk rezeki lah. Kan, lubuk rezeki lah. Abang Syam kita apa sangkut di rumah, patut sekarang ni dia kena dekat, dia dah berada di Sabah ni untuk apa? Untuk Kinabalu Photo Festival. Kinabalu Photo Festival. Tapi tahun ni kena pantau di rumah aja. Kinabalu di rumah. Ya, betul lah. Kinabalu di rumah. Abang Syam ni antara panel juri sebenarnya kan? Juri kan? Kalau di Kinabalu Photo Festival, saya salah seorang mentor untuk workshop lah. Oh, mentor Mentor hebat tu sebenarnya, hebat tu. Mentor ni. Bukan baru first time kan? Yang ini kita buat untuk kali kelima kalau tak silap saya. Dah kelima dah. Dah kelima dah. Dah masuk 5 tahun kan? Dia sebenarnya sebelum tu kita buat 2 tahun sekali, then for the past 3 tahun ni baru kita orang start buat setahun sekali je lah. Kalau nak diikutkan daripada dulu kita panggil Kota Kinabalu Photo Week tu, rasanya dah dekat 8 tahun sebenarnya kita orang buat that kind of program. Okay, Abang Syam. Abang Syam, nak panggil Abang Syam, panggil Syam je lah kot. Abang geli dengar. Okey Syam. Saya malam ni kita faham, malam ni mungkin view dia tak berapa ramai. Saya tak kisahlah, view tu nombor 2 lah. Yang pertama, matlamat kita sampaikan ilmu. Nak bagi orang faham, nak bagi orang belajar pasal fotografi, dan kurang-kurangnya kalau nak beli kamera jangan tersalah belilah. Jangan sibuk nak belanja sampai 20,000, 30,000, 40,000 sampai nak beli kamera yang gila-gila, sedangkan dia hanya ambil gambar anak sedang berlari depan rumah. Okey. Syam antara orang yang memang saya kira bukan main kamera sekarang lah kot. Saya kira dah kalau dapat sedikit background, bila lagi start main kamera ni? Well, kalau nak ikutkan saya main kamera secara aktif lah, maksud saya dah start cari makan fully dengan kamera start tahun 90 itu start apa nama start buat business. Sebelum tu waktu sekolah dulu ialah kita sekadar ambil gambar kawan-kawan kelas, kita jual gambar macam tu je lah kan. Cuma kalau bekerja dan betul-betul jadikan cari makan ni start tahun 1990. Tapi start pegang kamera secara bukanlah secara profesional, secara serius pegang kamera dan belajar dengan kamera tu bila tu? Yang itu saya form 1 1984. Zaman yang segala-galanya dark room Ya, macam tu lah kan. Gila kan. Tapi Syam, okeylah, comeback kepada hari ni. Hari ni dia punya persoalan dia ialah saya dah pula pening dengan saya punya sistem ni. Okey. Hari ni punya persoalan dia, soalan dia soalan dia. Saya nak beli kamera tapi tak tahu nak beli yang macam mana. Jadi Meh Otai tolong jawabkan. Nak beli kamera tapi tak reti nak beli kamera macam mana ni. Sebab sekarang masalah ni Syam, zaman ialah saya ni bukanlah baru sangat tapi taklah lama sangat. Zaman saya masih aktif dengan buat duit dengan kamera tu. Kita betul-betul buat duit dengan kamera. Kamera ni dapat jana sampai 10,000, 20,000 sebulan dengan kamera. Zaman tu tak complicated Syam. Betul tak? Zaman tu kalau zaman filem lagi senang. Setakat kita persaingan antara Canon, Nikon sikit-sikit lah, tak ada sampai sekarang ni dengan dulu Olympus semua kan. Sekarang ni dengan macam-macam jenis. Betul keluar pula kamera DSLR, keluar pula sekarang ni kamera mirrorless. Jadi sebenarnya Syam, apa yang kalau Syam rasa lah zaman sekarang dengan zaman dulu, macam mana Syam rasa kita punya keterujaan tu macam mana? Kalau nak banding dengan dulu tu, macam mana? Dia punya beza kita melihat kepada perubahan dunia kamera ni.
Well, kalau dulu tu selalunya kita beli kamera ni betul-betul sebab kita passionate, kita betul-betul berminat. Cuma sekarang ni disebabkan teknologi. Kita tengok dekat handphone pun dah ada kamera. Jadi sekarang ni kamera tu dah jadi macam sebahagian daripada hidup kita. Dia dah tak lagi jadi macam dulu yang mana bila kita claim kita sebagai seorang fotografer, kita boleh dikelaskan sebagai professional dan orang akan meletakkan kepercayaan dekat kita untuk ambil gambar. Kan? Macam sekarang ni dia dah jadi anak aku pun boleh ambil gambar. Kan? Orang buta pun boleh ambil gambar. Gambar jadi juga. Kan? Betul. So dekat situ exclusivity tu dah tak ada lah sebenarnya. Betul. Yelah, betul Syam. Saya setuju Syam. Dulu Syam, saya ingat lagi kamera DSLR pertama saya beli, kamera Canon 10D. 10D tu cuma 6 megapiksel. 6 megapiksel. Itu pun 6 ke 4? 6 ke? 10D 6 megapiksel itu pun dah kira macam mahal gila. Second hand body 4,000 lebih, 3,000 lebih. Second hand, bukan baru. 6 megapiksel dengan kecepek punya perlahan tu. Kan? Tapi time tu, kita ingat lagi time tu orang beli kamera betul-betul dia serius sebab dia tahu mahal. Lepas tu selection pun tak banyak. Jadi dia beli memang betul-betul serius nak buat kerja. Yang ada pun Syam, ingat lagi zaman-zaman dulu Syam. Alah setakat pakai kamera dekat apa nama dada ni, kalau DSLR ni pakai dekat dada, pergi shopping mall rasa macam wow. Wow, orang tengok kan. Sekarang ni mana ada dah kan? Betul tak? Tak ada kan? Betul lah. Dia punya perubahan tu macam mana? Well, yalah macam tu. Cuma kata kalau kita nak katakan kita nak rasa kita special as a photographer macam zaman dulu, zaman sekarang tak ada. Sebenarnya dah tak ada dah. Betul. Dan bagi saya sebenarnya zaman sekarang ni lagi susah kalau kita jadi fotografer. Betul. Payah buat duit kan? Payah buat duit. Sebab competition, Betul. Persaingan tu terlalu banyak dan untuk kita betul-betul survive, kita kena ada sesuatu orang kata yang lebih daripada pesaing yang lain lah, kan. Dia kena ada ekstra. Dia bukan ekstra skill sangatlah, marketing lah. Marketing lah kan dulu. Yalah, anything yang membolehkan orang cakap kita ada edge daripada kawan-kawan kita lah, kan. Yes. Okay, so kita pergi pada soalan minggu ini tadi. Saya come back balik pada soalan. Sekarang ni Syam, dengan pilihan yang banyak. Okay, saya sendiri kadang-kadang ada orang tanya saya, bang, abang pakai kamera apa? Tadi pun nampak ada orang soal ni, nampak ni Ahmad Fauzi tanya apa nama kat studio Bro Azrul pakai kamera apa? Clear nampak. Saya nak bagi tahu pada korang, saya pakai kamera mirrorless. Saya pakai kamera Sony A7 III. Okey. Dia tapi saya bukan nak bagi tahu pada orang kena beli A7 III. Sebab soalan daripada orang sekarang ni ramai tanya, okey, nak beli kamera jenis apa? Saya nak beli kamera macam mana? Sebab yelah, ada banyak pilihan Syam. Sekarang ni dulu senang. Dulu keluar DSLR, kita terus pergi pada DSLR. Tak pening-pening dah. Hanya fikir nak beli brand apa. Sony ke? Sony time tu tak top sangat. Yang tengah top time tu Canon, Nikon kan, Olympus kan. So apa sekarang ni Syam, dia keluar dengan yang apa, selain daripada point and shot, apa nama on dia punya power, lens tak dia buka. Lepas tu dia keluar pula DSLR.
ada DSLR. DSLR masih ada lagi. Lepas tu keluar pula mirrorless. Mirrorless ni kamera tanpa mirror. Lepas tu sekarang ni dengan kamera-kamera yang action kamera macam GoPro lah, macam Osmo lah. Lepas tu dalam masa yang sama handphone pun sekarang ni gila. Sekarang ni gila dia punya kamera dia. Jadi Syam, saya serahkan pada this floor pada Syam. Apa yang sepatutnya orang tu pertimbangkan mula-mula dalam ini belum sembang bab brand ni. Kita belum sembang lagi bab brand, belum sembang lagi bab brand. Kita baru sembang bab kamera jenis apa. Daripada DSLR, mirrorless, lepas tu pergi pula kepada lain-lain jenis sampai ke action camera. Apa yang kita kena pertimbangkan Syam kalau kita nak beli kamera? Bila kita ada duit, apa nak buat? Okey, saya ni bukan orang teknikal. Okay, yes. Jadi bagi saya kalau saya nak beli kamera, perkara yang saya akan pertimbangkan, saya akan tanya dulu diri saya nak buat apa? Ya. Awak nak beli kamera untuk apa? Yes, nak buat apa? Okey. Itu yang first saya akan tanyalah. Okey, sebab kadang-kadang kita tak payah ceritalah kalau kita terlebih duit, okey. Ya. Okey, terlebih duit tu apa saja dia boleh beli. Syam, jangan cerita Syam. Lepas ni dia orang tengah ready ni dapat 10,000 km speed nak beli kamera ni. Jadi dia first kali sebelum saya nak beli, saya akan tanya diri saya nak buat apa dengan kamera tu, okey. Sebagai contoh, katakan jikalau saya nak kerja press, ataupun kalau saya nak buat sports photography, ataupun saya nak buat sebagai hobi tapi saya nak ambil gambar burung, katakan. Okay, daripada situ ataupun kalau kita kata hobi kita suka shoot gambar sports. Okay, dekat situ barulah kita akan kata shortlistkan kamera-kamera yang mempunyai keupayaan untuk dapat dan support minat kita. Okay, kan? Sebab kita jangan fikir semua DSLR tu best, ataupun kita jangan kata sekarang ni mirrorless pun dah boleh pukul DSLR. Dia sebenarnya dia sebenarnya 50-50 lah, dia tak ada betul tak ada salah. Okay. Sebab kalau kita kata kita buat kerja kasar, okay, kita perlukan satu kamera yang mempunyai body yang tahan. Yes. Weather seal semua kan. Okay, dekat situ baru kita tahu specific brand, specific model untuk kita ambil. Okay kan. Then daripada situ baru kita determine lens apa yang that brand ada, sesuai tak sesuai dengan minat kita. Dan saya paling penting sekali sebenarnya after sale service lah. Ya. Tak guna juga bila kita dah beli mahal-mahal, bila rosak tiba-tiba service center tak support. Kan? Betul. So itu kalau saya akan fikirkan. Okay. Dan kalau katakan kita ni suka travel dan kita tak adalah perlukan kamera yang betul-betul robust, yang betul-betul kuat, kan. Jadi then kita boleh opt for mirrorless camera. Okay? Yes. Okay. Mungkin akan ada yang kata, sekarang ni kamera mirrorless pun ada weather seal. Yes, kamera betul. Mirrorless ada pun motor drive dia laju. Betul. Tapi bagi tahu dekat saya lah,
kamera mirrorless mana yang bateri dia tahan macam kamera DSLR. Tak, saya punya kamera sekarang ni boleh tahan lama Syam. Okey, berapa lama? Saya kira mungkin 6 jam. 6 jam. 6 jam mungkin. Okey, kita tak payah pergi kamera DSLR yang betul-betul high end sekarang. Kita pergi kepada Canon EOS 1 Mark IV cukup lah. Mark IV, okey. Okey. You pakai nak tengok berapa ribu frame yang you boleh shoot dan berapa lama you mampu habiskan bateri tu. Tak pernah try. Tak payah kita cerita tentang 6 jam atau macam tu kan. Sebab okay. That is designed for certain occasion. Yes. Saya shoot MotoGP, satu biji bateri saya boleh last lebih daripada 4 hari daripada start practice session sampailah final day, bateri saya tak habis pun lagi. 4 hari satu bateri? Ya, satu bateri. Dan of course bila you shoot sport, you shoot banyak, Ya, betul. Dan yang itu saya tengok sampai sekarang belum ada mirrorless camera yang mampu untuk ada bateri yang cukup kuat. Even kalau kita tengok sekarang ni pun the latest mirrorless camera pun dia boleh claim dia boleh shoot 600 keping gambar, kata kan, untuk satu bateri, atau 700 keping. Come on man, DSLR kita dah tak kira keping lah. Ya. So itu salah satu faktor yang apa orang kata determine kalau saya nak membelilah. Okay? Yes. Dan kalau kita sebagai hobis katalah kita nak kamera yang tak berat, okay, jadi automatically kita dah boleh tolak DSLR ni. Tak perlu lagi kita nak consider sebab dia berat kan. Betul. So kita go for mirrorless. Okay. So these are the certain factor yang kita nak kena ambil kira dululah sebelum kita beli kan. Tujuan kita membeli tu sebab apa? Itu yang patut. Betul. Saya tambah sikit Syam. Okey, sebab saya pun orang kamera. Saya berubah daripada seorang cameraman fotografi menjadi seorang videographer. Jadi saya 90% daripada kamera saya lebih kepada videografi. Okey, cuma saya nak tambah sikitlah Syam. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat tadi dengan Syam punya first word, iaitu tanya diri sendiri kau nak jadi apa sebenarnya. Saya suka pegang kepada prinsip itu untuk sebagai terma untuk kita nak beli kamera. Yang pertama, tanya diri sendiri dulu, kau nak jadi apa? Kau nak beli kamera ni untuk apa? Adakah kau beli kamera ni untuk make it sebagai serius engkau punya job? Kau nak buat duit dengan kamera. So kalau nak buat duit, takkanlah kau beli GoPro, takkanlah kau beli action kamera, kecuali lah kau buat duit dengan ambil gambar-gambar action, macam kau buat underwater ke, kau buat main basikal lasak ke, main mountain bike ke. Yang itu okeylah, kau ada a good point untuk kau beli GoPro sebagai kamera untuk buat duit. Tapi kalau kau memang betul-betul serius nak buat duit, saya setuju to make it serius untuk buat duit, memang tak nak dua jenis je, iaitu DSLR ataupun mirrorless. Sebab kualiti dia dan juga function yang ada pada kamera-kamera mirrorless ataupun DSLR ni betul-betul menepati standard untuk kita nak jual gambar ataupun jual video tu sendiri. Tapi again, saya tambah Syam punya statement tadi tentang tanya diri sendiri nak jadi apa. Kalau saya rasa saya nak beli kamera sekadar nak ambil gambar family, sekadar nak ambil gambar anak, sekadar nak ambil aktiviti harian kehidupan kita, saya rasa tak perlu terlampau serius nak cari
1DX Mark II ke, nak cari A7 III ke, nak cari EOS R5 ke, sampai yang belah-belah, kecuali lah kita ni memang level datuk, duit kita banyak gila kan. Kan? Kalau ada duit, cakap nak beli Leica pun tak salah untuk main-main. Kan? Saya pernah tengok Syam. Saya pernah tengok ramai level-level VIP yang hebat-hebat, dia gantung Leica, dia ambil gambar-gambar biasa-biasa je pun, tapi dia punya prestige dia punya, sebab nakkan jenama tu kan, so dia berbangga dengan tu kan. Tapi again, saya kembali kepada statement Syam yang awal tadi, mengatakan tanya diri sendiri nak jadi apa. Itu yang lebih utama sebenarnya, sebab ada orang dia terlampau ekstrim dengan perkembangan teknologi, dia nak ada yang latest, dia nak ada yang paling canggih dan sebagainya. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu guna pun kamera. Dia tak belajar pun guna kamera. Dia cuma tahu tekan petik dan shoot aja. Akhirnya gambar dia biasa-biasa aja. Sedangkan bagi saya, Syam, adakah Syam bersetuju kalau saya katakan, kalau saya katakan kalau orang yang dia tidak belajar pasal kamera, dia beli kamera dan hanya pandai petik gambar, sebenarnya kalau dia beli kamera DSLR, gambar yang dipetik menggunakan auto function yang dia tak belajar apa-apa ni, lagi lawa dia ambil gambar pakai handphone. Mana Syam, betul tak? Setuju. Yang itu saya setuju lah, sebab kadang-kadang kita membeli tetapi kita underuse teknologi yang ada. Yes. Okey, contohlah saya sebenarnya baru juga beli kamera. Okey. Sebab kamera lama saya tu dah terlalu lama, dan juga since anak saya pun sekarang ni suka main kamera, jadi saya bagi kamera lama saya dekat anak saya. So bila habis PKP yang pertama hari tu, saya terpaksa beli kamera yang lain untuk diri saya. Okay. Jadi again, bila saya nak membeli kamera tu, first kali dalam pemikiran saya, adakah saya buat investment yang berbaloi? Okay? Sebab macam kita ni working class, kita bukan orang yang ada duit banyak yang kita boleh simply spend. Betul. Jadi macam saya fikir balik, jikalau aku nak invest 10,000 untuk equipment, adakah aku boleh dapat balik return of investment tu? Betul, kan? Setuju. So dekat situ saya buat calculation dululah, dan duit saya tu sebenarnya cukup untuk saya ambil the latest kamera yang ada di dalam brand yang saya gunalah. Tetapi apabila saya study teknologi itu, saya tengok series yang paling terkini tu, yang paling latest tu, ada banyak spek teknologi yang saya tak pakai. Okay. Okay, dan engine yang digunakan oleh kamera, kita katalah kamera siri nombor 4 dan juga siri nombor 3 sebenarnya adalah engine yang sama, tetapi untuk siri yang nombor 4 yang latest ditambah dengan pelbagai teknologi sampingan yang saya tak pakai. Okey. Akan tetapi jikalau saya nak membeli yang series paling latest ni, series nombor 4 ni, saya terpaksa spend almost 2 kali ganda daripada series yang nombor 3. Betul. Okay? Biasa tu. Jadi saya buat keputusan, saya ambil series nombor 3, series yang satu step ke belakang. Bukan sebab saya tak mampu.
Tetapi saya rasakan teknologi ni satu berubah dengan cepat. Okay? Kalau kita beli hari ni, lagi 6 bulan akan keluar teknologi yang lebih baru. Betul. Dan price akan jatuh. Betul. Okay? Kan? Dan sama bagi saya senang aja. Buat apa aku nak membayar lebihan 3,000 atau 4,000 untuk sesuatu yang aku tak pakai. Ya. Betul. So daripada situ saya beli bukan yang latest. Sebab saya tahu apa yang saya beli itu cukup sesuai untuk kegunaan saya. Betul. Saya tak perlukan the so-called kononnya ada stabilizer lah, kononnya ada 4K atau 8K video ke sesuatu yang saya tak pakai kan. Jadi saya tolak tepi lah dan daripada lebihan duit saya tu saya upgrade, beli lens, saya beli peralatan lain. Yes, okey, Syam. Okey, saya tambah balik. Okey. Saya rumuskan dalam topik kedua ni yang bila Syam sebut pasal underuse. Pasal underuse. Maksudnya okey, saya nak korang semua faham sebenarnya apa yang Syam nak sampaikan ialah sebenarnya dia macam ni tau. Ramai orang yang sebenarnya dia tak faham pun. Dia tak faham pun sebenarnya apakah itu gambar ataupun fotografi. Dia tak faham pun. Yang dia faham, dia perlukan satu gadget yang terbaik untuk dia nak ambil gambar. So dia selalu tengok YouTube, teruja dengan teknologi-teknologi baru. Bila tengok Canon keluar, Sony keluar semua, dia rasa macam nak kejar, nak follow. Sedangkan dia tak faham pun apa yang dia nak buat. Okey, saya nak simpulkan tentang underuse ni. Okey, again, betul, teknologi sekian hari, sekian lama kian bertambah. Tapi kita kena faham, adakah kita perlukan a new teknologi tu? Adakah kita, contohnya macam saya sendiri, Syam. Saya sendiri seorang videographer yang memang saya beli kamera, memang saya kena make sure kamera tu the best untuk video. The best untuk video. Tapi dalam masa yang sama, selepas 6-7 bulan keluar lagi satu lagi model yang lebih canggih, yang dalam tu ada 8K. Macam sekarang ni keluar Canon Canon EOS R6 ataupun R5. Kalau saya teruja dengan teknologi Canon tu, saya akan cari duit nak beli. Sedangkan saya tak pakai pun 8K tu. Saya tak pakai 8K. Nak buat apa? Nak proses nak edit 8K. Gila punya, besar punya file. Sama juga dengan kan? Sama juga dengan orang main kamera. Dia tengok, ada kamera tu keluar sampai 100 sampai 64 megapiksel. 64 megapiksel. Wow, dia kata wow. Zaman kita pakai 6 megapiksel pun dah wow dah. Dia dengar 64 megapiksel, dia wow, dia nak beli. Sedangkan dia tak tahu dia perlu ke 64 megapiksel. Sedangkan gambar masa zaman kita buat duit dulu, 6 megapiksel pun boleh buat duit. So dia nak kejar 64 megapiksel. So sekarang ni realitinya, berbalik pada statement Syam pasal underuse tu, dia ada hubung kait dengan persoalan yang pertama tadi. Apa, engkau beli kamera untuk apa? Kan? Jadi kalau saya ataupun kalau seorang sport photographer ataupun orang yang ambil gambar sport, yes, dia akan kejar speed. Dia akan kejar kamera paling laju, paling pantas untuk dia nak proses file untuk dia nak snap. Itu kalau sport photographer. Tapi kalau modeling photographer, tak perlu pun kamera yang laju. Modeling photographer dia hanya perlukan kamera yang pixel dia okey. Nampak tak? Dia kena faham dia nak apa. Tapi kalau macam orang biasa-biasa yang tak pernah pun fikir nak buat duit dengan kamera, sekadar nak ambil gambar biasa, saya boleh katakan segala macam jenis mak nenek DSLR ke, segala jenis mak nenek mirrorless semua ni not suitable for you pun. Sebenarnya tak sesuai pun untuk orang-orang yang hanya nak ambil gambar anak, hanya nak ambil gambar kucing, hanya nak ambil gambar pokok, hanya nak ambil gambar. Betul, Syam? Lagi baik kau spend beli handphone yang okey sikit, ada kamera. Handphone sekarang sampai 120 megapiksel. Gila. Kan? Kan, Syam? Okay. Come back to you. Well, dia again
macam tu lah, sebab sometimes bila kita buat investment beli kamera ni, kita selalunya, apa yang saya tengok generasi sekarang, kita terbawa-bawa dengan the latest series. Ni trend Syam, trend ni. Kan. Semua ni trend. Well, sebenarnya orang kata, well, kalau ada duit tak kisah. Tak apa. Kan. Duk sibuk, duit tak ada, tapi nak beli kamera mahal. Kan. Jadi dekat situ yang okay, macam untuk pengetahuan you juga, kamera yang saya beli, yang saya dapat baru-baru ni, sebenarnya adalah kamera second hand. Okay. Saya selalu beli second hand. And the best part is, kamera tu jadi kamera second hand selepas 2 minggu sahaja dibeli oleh first owner. Sebab dia nak upgrade. Ya. Kan. Karena okay, bagi saya yang membeli itu rezeki saya lah, untung betul. pada saya. Betul. Tetapi at the same time saya juga tertanya-tanya, you baru 2 minggu pakai, saya membeli second hand with full warranty, Yes, macam saya beli baru. Betul. Tetapi dengan harga yang lebih rendah. Yang you beli kamera ni 2 minggu lepas, in the first place, sebenarnya untuk apa? Saya bertanya juga dengan tokey kedai yang jual tu. Saya kata, ni baru 2 minggu dia beli, kenapa dia jual? Oh, sebab sudah ada new model yang keluar, dia mau latest punya. Yeah. Because of that, yalah, orang kata macam saya tak pernah terfikir macam tu lah. Tak kira lah kamera tu baru ke second hand ke, as long as kalau saya petik tu, apa yang saya nak tu keluar macam yang saya nak, it is good enough lah untuk saya, kan. Cuma Syam, kita ni. Yeah. Cuma Syam setuju tak dengan saya? Apa kita ni so-called professional camera user lah. So-called lah. Okay. Yalah, sebab kita gunakan secara profesional. Kita gunakan, walaupun saya pacak kamera saya depan tripod sekarang ni, walaupun atas tripod, walaupun saya cuma buat live, saya gunakan kamera saya untuk buat live, tapi saya gunakan secara maksimum. Ini betul-betul saya explore dia punya color dia punya setting dia, macam mana nak connect ke komputer, macam mana nak sistemkan dengan eCam ni, macam mana nak. So saya explore dia daripada A to Z sampai saya boleh fully utilize saya punya kamera ni. Okay. So macam kita ni Syam, kita ni so-called serious camera user, so-called professional camera user yang memang explore 100% kamera kita. Okay. Tapi Syam, walaupun kita ni so-called professional, kita sendiri pun, saya rasa saya tak pernah usung kamera saya ke hulu ke hilir. Saya tak pernah bawa kamera saya untuk tujuan-tujuan santai. Saya dah, zaman dulu yes, sekarang tak ada dah. Kamera saya betul-betul truly used as a professional camera. So dalam saya punya live harian, yang menjadikan saya yang menjadi saya punya main kamera ialah menatang ni. Ni main kamera. Inilah main kamera saya. Malah kadang-kadang daripada visual daripada menatang ni lah saya pernah buat untuk profesional kerja, untuk kerja-kerja apa? Profesional. Untuk nak buat video untuk harian Metro, untuk berita harian, gambar, kadang-kadang gambar daripada benda ni. Tahu tak, saya Syam, saya cover pilihan raya negeri Sabah. Pilihan negeri Sabah, ada ketika saya tak boleh bawa keluar kamera pun. Saya kena pakai handphone untuk ambil segala visual yang ada dan diproses as a HD punya format dan lulus untuk pakai sampai TV pakai. Jadi kalau berbalik kepada statement Syam pasal keterujaan, pasal kegilaan, pasal tanya diri sendiri tu Syam, saya tak tahulah kalau Syam, tak tahulah Syam setuju tak dengan saya. Kalau saya rasa
bukan kamera DSLR, kamera mirrorless bukan sebenarnya satu keperluan untuk semua orang pun. Kalau dia betul-betul, kalau dia nak, Syah pernah tengok saya pernah tengok satu video yang dikongsi oleh Peter McKinnon. Peter McKinnon ni antara yang hebat dalam bidang kamera. Dia sendiri kata banyak visual yang dia ambil menggunakan kamera phone je. Kamera phone. So apa pendapat Syah pasal kamera phone ni? Adakah ia adalah satu gadget yang sebenarnya untuk semua orang, bukan kamera-kamera macam yang apa yang saya pakai sekarang ni? Come back to Syah. Well, yalah, again kalau kita ambil gambar bukan secara profesional, maksud saya kita tak cari makan dengan gambar. Sebenarnya teknologi handphone yang ada sekarang ni pun sudah cukup bagus untuk kita hasilkan gambar. Cumanya yalah, kadang-kadang tu yang saya tengok mungkin lebih kepada self satisfaction ajalah, untuk kepuasan diri yang itu sebabnya kita membeli. Kalau kita tanya betul-betul professional photographer yang level yang dah betul-betul tinggi, sebenarnya dia orang tak pernah kisah pun kamera apa yang dia orang pakai, kan? Sebab bagi kita sebagai fotografer, at the end of the day, kau dapat tak apa yang kau nak? Kalau dapat, sebenarnya tak kisah pun kamera apa. Dan pegangan ramai fotografer selalunya, the best camera is what you have in your hand. Kan? Saya sebenarnya kalau saya nak kongsikan pengalaman peribadi saya dulu, waktu saya mula nak cari makan sebagai fotografer. Okey, kalau boleh saya nak kamera yang besar, lens yang panjang. Betul. Sebab kita nak dilihat sebagai profesional. Nak show off sebenarnya. Okay. Tetapi selepas tu saya dah jadi so-called professional. Maksud saya orang yang betul-betul cari makan dengan menggunakan kamera. Dan semenjak 10 tahun lepas, saya dah banyak pergi festival, saya dah banyak bercampur dengan golongan-golongan fotografer yang buat dokumentari, buat buku. Dan mereka ni semua ada nama besar. Bila saya tanya, buku ni you pakai kamera apa? Bukan saja pakai kamera phone, yang pakai Holga pun ada. Okay. Dia dah jadi macam, bila you reach certain level tu sebenarnya kamera tu dah tak penting lah. It is just a tool untuk dapatkan apa yang you nak. Betul. Kan? Syam, kongsi sikit pasal a man behind the camera. Kan? Well, itulah kadang-kadang fotografi ni sebenarnya bukan habis dekat gadget je. Susah tak susahnya lah. Saya dulu belajar fotografi secara formal. Okay. Waktu saya sebelum saya masuk jurusan fotografi, saya sendiri berpendapat
you know. Jadi fotografer ni kerja kita ambil gambar. You know? Yes. Kita petik keluar gambar. Okey, dan saya belajar dekat ITM, you know, jurusan diploma fotografi. Ya. Yeah. Di bawah fakulti seni lukis dan seni reka, okey, art and design. Yes. Okey. Jadi sewaktu saya form 5, saya masuk kelas bukan kelas sains lah, sebab zaman saya tu dia ada kelas sains, dia ada kelas perdagangan, dia ada kelas sastra, okey. Saya bukanlah masuk kelas sastra, saya masuk kelas perdagangan. Okey. Sama kita. Okay. Sama. Kan. Jadi kita ni masih lagi digolong sebagai budak art stream, ya, jurusan sastra, bukan jurusan sains. Betul. Okay. Betul. Of course, saya fikir balik, since saya pun nak masuk buat art and design, kenalah. Okay. Okay. Jadi saya apply ITM dan saya dapat masuk. Bila saya masuk ITM, first semester, bila saya tengok subjek yang saya patut belajar, antara subjek fotografi yang lain seperti basic fotografi, basic design, saya kena belajar kimia, saya kena belajar fizik, saya kena belajar sains dan matematik. Waktu tu saya rasa macam aku ni masuk jurusan sains ke aku masuk jurusan art, saya rasa macam salah ke bidang yang aku ambil. Katanya bidang ni bidang art and design. Tapi apa ke hal tiba-tiba ada subjek kimia dan fizik dalam bidang tu, dalam fotografi. Dalam fotografi. Apa kena mengena belajar fizik? Yes, okay. Kan? Aku ambil gambar. Ni apa kena nak belajar? Rupanya fotografi ni adalah dia elemen sains dan juga seni, okey, dua-dua. So kita kena tahu benda tu untuk kita buat gambar. Yes. Okey. Semakin saya belajar dan semakin ramai saya jumpa orang, bila saya tengok yang ada nama ni dia dah tak kisah tentang kamera DSLR ke mirrorless ke point and shoot ke kamera KFC ke Holga ke, janji petik keluar seperti mana yang dia nak, cukup. Dekat situ saya banyak belajar yang fotografi sebenarnya bukan lagi gambar semata-mata. Okay. Fotografi ni sebenarnya adalah communication. Komunikasi visual. Dia dah jadi seolah-olah jikalau seorang penulis, dia nak sampaikan apa yang dalam kepala dia adalah menerusi tulisan. Yes. Seorang pelukis, dia nak sampaikan apa yang ada dalam fikiran dia menerusi lukisan. Jadi seorang fotografer, dia nak sampaikan apa yang dalam kepala dia menerusi gambar. Dan gambar tu sepatutnya berkeupayaan untuk bercerita dan adalah sangat penting. Gambar tu berupaya untuk menjadi bahasa fotografer dan juga difahami oleh audience. Dia dah jadi, sebenarnya fotografi ni dah jadi lagi complicated lah, kan. Yes. Menyesal saya tak belajar very pandai dulu jadi doktor. Ya. Okey. Alright, saya nak petik satu soalan. Saya nak respon soalan ni. Maafkan saya sebab tadi ada yang apa nama komen kenapa saya juga banyak bercakap, sebab saya pun dalam bidang yang sama. Jadi saya juga sebenarnya
layak untuk bercakap pasal benda ni. Jadi ini more to podcast style. Korang kena faham, podcast style maksudnya bukan hanya Syam saja yang akan kongsi pendapat dia, saya pun akan berkongsi saya punya opinion. Jadi jangan marah, oh Cikgu Azrul ni menyampuk banyaklah. No, memang saya pun berhak bercakap. Okey, baik. Cuma soalan saya petik soalan Encik Amir College Risda ni. Dia kata apa? Maaf cikgu tanya soalan macam ni. Ada ke kamera yang hasilnya lebih lengkap dari mata manusia yang diciptakan Tuhan? Baik. Saya nak respon Syam boleh ya? Lepas ni saya bagi peluang untuk Syam respon. Apa yang saya belajar dari antara seorang guru saya cukup kagumi, iaitu Cik Mat. Cik Mat ni dia pensyarah di Multimedia University kan? MMU kan? Okey. Saya sampai hari ni saya pegang Cik Mat punya perkongsian. Dia kata apa? Fotografi ni ialah bermaksud melukis dengan cahaya dan kita menyampaikan mesej kepada orang. Jadi sebenarnya dalam fotografi itu sebenarnya dia ada lengkap dengan 5W1H, who, why, semua complete dalam sebuah gambar, boleh menceritakan secara lengkap. Jadi kalau tadi menjawab pada soalan pasal adakah lensa kamera lebih sempurna daripada mata manusia, saya menjawab bahawa mata manusia lebih sempurna daripada lensa kamera, kerana itulah tadi Syam sebut pasal man behind the scene, orang di belakang kamera. Kita nak sampaikan satu mesej kepada orang, takkanlah nak hantar apa yang kita tengok nak sampai pada orang, tak boleh. Kita kena ada satu method, satu medium. Kalau orang nak hantar surat, dia tulis. Kalau orang nak buat seorang pelukis, dia buat lukisan. Tapi kalau seorang cameraman, dia menghantar mesej melalui gambar dia. Tapi sebenarnya saya petik apa yang Cik Mat kongsikan. Dia kata apa? Syam, dia kata kalau kita hantar gambar, kita ambil gambar anak, saya suka pegang contoh ni. Dia kata kalau kita nak ambil gambar anak kita tu daripada asalnya dia merangkak, tiba-tiba dia boleh berjalan. Kita nak hantar gambar tu, kita ambil gambar pakai handphone. Kita hantar gambar tu kepada mak kita di kampung. Mak kita tengok, dia kata, cucu aku dah pandai berjalan, comelnya, dia pegang kerusi. So dia nampak satu cerita yang komplit dalam sebuah gambar. Walaupun cuma gambar anak sedang berjalan, tapi dia dapat sampai mesej kepada mak di kampung. Berbanding dengan ambil gambar, hantar ke mak dia tengok, gambar ni nak bagi tahu apa Apa benda dalam gambar ni. Jadi no message dalam gambar tu. Jadi saya menjawab kepada soalan tadi, mata manusia ni perfect. Tapi untuk menyampaikan apa yang mata kita lihat, mesti ada medium dia. Medium dia sama ada penulisan ataupun lukisan ataupun gambar ataupun video. Syam, correct me if I'm wrong. Well, sebenarnya kalau kita nak kata mana lagi perfect, of course lah, kita sebagai manusia lagi perfect, sebab kalau kita tak gerakkan kamera tu tak boleh bergerak. Betul kan? Ingat lagi Syam, Bazuki kata apa? Art of seeing. Yes. Kan? Again, seperti yang you cakap tadi, Azrul, it is about kamera tu sebenarnya adalah sebagai tool, untuk menyampaikan apa yang kita rasa. Again, saya nak kongsi pengalaman saya. Saya pernah buat, saya dijemput 2 kali untuk buat exhibition di Korea dulu, di Korea Selatan. Tahun 2005 saya dijemput untuk buat exhibition saya di Gwangju Art Center. Gwangju adalah town yang paling bawah di Korea Selatan. Pada tahun 2010 saya dijemput untuk buat exhibition saya di Jeju Museum of Art. Di Kepulauan Jeju lah. The funny thing about exhibition tahun 2010, sebab pada waktu tu saya agak familiar, sebab itu adalah kali kedua saya berganding dengan curator yang sama.
Jadi bila 2010 curator tu approach saya, kata nak jemput saya untuk buat exhibition. Saya katakan dekat beliau, saya kata you nak work mana yang saya exhibit? Lepas tu dia kata dengan saya nak you exhibit series percutian you bersama family you. Waktu tu saya terperanjat, sebab saya bercuti dengan family saya ambil gambar untuk kenangan saya. Yes. Dan saya tak nampak benda tu sebagai ada nilai komersial yang saya boleh ketengahkan. Yes. Dan saya tanya juga kepada curator tu, kenapa you pilih gambar percutian saya sedangkan gambar tu very personal? Yes. Jawapan dia, sebab saya boleh rasa personally apa yang you rasa terhadap family you dengan gambar tu. Dengan gambar tu. Yes. Jadi di situ saya belajar sesuatu yang baru jugalah, kan. Yes. So over the years saya sentiasa belajar benda-benda yang baru, dan even sampai ke hari ini pun saya masih lagi membaca dan dapat banyak ilmu baru tentang fotografi yang sebenarnya it is beyond apa yang kita klik shutter kita itulah. Betul. Betul. That's why Syam, orang macam kita Syam tak pernah berhenti explore the camera. Tak pernah berhenti. Tapi bagi mereka yang rasa beli kamera hanya untuk nak suka-suka ambil gambar, dia tidak akan explore apa yang ada di sebalik kamera. Dia hanya tengok kamera ni ialah kamera inilah yang bagi dia gambar terbaik. Dia lupa sebenarnya bukan kamera tu, tapi dia tu kena ada something untuk nak dapatkan gambar terbaik. Bukan kamera tu. Betul Syam? Ya, betul. Sebab kamera ni sebenarnya macam kereta lah, kan. Kita nak pergi ke point A, daripada point A ke point B, kita drive kereta kita. So sebenarnya tak penting pun kereta apa kita drive, asalkan kita sampai. Betul. Kan? Betul. So di situ yang orang kata kadang-kadang ramai yang kita tengok membeli disebabkan kemahuan, bukan keperluan. Yes, kan? Betul. Maybe mungkin disebabkan kita ni dah lama berkecimpung dalam dunia fotografi ni, jadi kita tak berapa heran sangat dengan dan tak berapa excited sangat untuk mendapatkan gadget yang baru, kan. Betul. Tak boleh nak salahkan juga yang baru-baru ni, mungkin sebab macam tu lah, because of trend, dan mungkin juga sebab kita nak show off kepada kawan-kawan, kan, yang kita ada sesuatu yang baru. Itu baru sembang bab kamera apa, kan, belum lagi sembang bab jenama apa. Kadang-kadang pertembungan ataupun perdebatan ataupun kekeliruan pasal jenama semua ni buatkan orang jadi lebih tak tentu arah nak fikir. Dia sampaikan last sekali dia jadi macam, last sekali dia beli kamera letak bawah katil je, tak pakai dah. Sebab dia tak fully utilize apa yang ada pada sebuah kamera tu sendiri. Jadi Syam, saya tanya Syam lah, pernah tak gambar yang Syam ambil pakai handphone digunakan? Pernah sebenarnya. Sewaktu saya bekerja dululah dekat agensi, yang mana
kita perlukan gambar, tapi at that particular time kawasan tersebut tak boleh bawa kamera. Ya. Jadi kita curi-curi ambil gambar sekadar untuk illustrate story yang ada. Sebenarnya saya bukannya pergi ke tempat yang what we call security area pun. Ya. At that particular time sebenarnya saya pergi dekat pasar raya je. Kan? Cuma pada waktu tu kita ada sort of like crisis yang mana saya pun dah tak ingat waktu tu gula tak cukup ke atau macam mana. Jadi boleh dikatakan satu negara bekalan gula tak ada. Kan? Jadi kita nak illustrate yang dekat shopping mall, maksud saya dekat supermarket, pasar raya besar pun stok gula semua tak ada, tetapi kita tak boleh nak pergi dan ambil gambar. Yes, setuju. Jadi saya bawa aja handphone saya, so saya pergi dekat row yang kosong tu, dan dekat situ dia ada tulis gula habis gitu kan. Saya compose gambar saya shoot dan saya file gambar tu, dan gambar tu digunakan lah. Yes. Digunakan. Saya jadi terus. Jadi sebenarnya again lah, bagi saya fotografi ni sebenarnya macam saya kata tadi, communication. Kita nak cakap apa, kan? Dan bagi saya adalah sangat penting apa yang saya nak sampaikan tu sampai dan difahami oleh viewer saya. Yes, betul. Kamera tu bagi saya secondary lah. Saya nak kongsi tambah sikit, Syam. Okey, contohnya ketika saya keluarkan buku ni, saya buat buku ni kan. Ketika saya hasilkan buku ni, sebenarnya dalam buku ni, Syam, ada puluhan gambar-gambar dalam buku ni, Dan untuk makluman semua, gambar-gambar yang digunakan dalam buku ni semuanya gambar-gambar menggunakan kamera handphone. Semua. Tak ada satu pun kamera DSLR ke, kamera mirrorless ke, tak ada satu pun. Semuanya kamera handphone. Semua. Tambah nampak gambar yang besar macam ni pun kamera handphone. So, kenapa saya kata kamera is just a tool? Sebab apa? Kalaulah saya nak bergantung dengan kamera saya yang canggih-manggih ni, confirm tak boleh bawa kamera ni masuk Watt. Dalam Watt tak boleh. So how can I get gambar-gambar dalam Watt kalau saya tak ada tools, tak ada benda yang ambil gambar ni. Jadi apa yang saya buat? Kamera phone. Dan gambar muka depan ni pun kamera phone muka depan. Lepas tu, and then ketika saya buat coverage dekat PRN, PRK, saya pernah pergi ke lokasi yang memang kita tahu kalau kita bawa kamera besar memang kena sergah lah, memang kena marah lah, memang kena silat air bulan, kena tarik kamera kita. Jadi nak tak nak kamera phone. Jadi saya berbalik kepada apa nama hari ni punya tajuk. Okey, saya petik balik tajuk hari ni, berbalik pada tajuk hari ni. Kamera apa yang kita nak beli? Apa yang kita nak beli? Bagi saya, comeback kepada ia ialah satu tools, hanya satu tools, dan siapa yang nak menggunakan dia untuk apa. Jadi kalau saya, Syam, cuba Syam bagi kepada dua peringkat. Kalau profesional, kita buang tepi. Profesional lantak dia orang, sebab profesional ni memang dia orang berhak untuk nak decide apa yang the best bagi dia orang. Tapi bagi daily use ni, bagi daily user macam wife saya, macam anak saya, macam kawan saya yang mungkin nak pakai untuk daily use, apa sebenarnya yang dia orang kena pertimbangkan? Kamera macam mana? Okey, dia kalau kita kata daily use, maksudnya kalau kita ambil contoh sekadar untuk ada gambar, bagi saya sebenarnya teknologi handphone yang ada sekarang ni pun sudah cukup bagus. Okey, kenapa saya kata teknologi handphone sekarang sudah cukup bagus? Dan jangan anggap saya memperkecilkan
kawan-kawan yang di luar sana yang suka foto seolah-olah macam kalau aku tak serius ambil gambar, aku tak boleh nak beli kamera. No. You know? Saya bercakap ni sebab ex-boss saya di European Press Photo Agency, Encik Ahmad Yusni. Encik Ahmad Yusni ni dia seorang fotojurnalis yang sekarang ni berkhidmat dengan EPA lagi. Banyak work dia sekarang ni shoot pakai handphone je. Setuju. Okay. Maksud saya sekarang ni kalau kita nak sekadar ambil gambar, kualiti yang dihasilkan oleh handphone sudah cukup baik. Okay. That is if you are talking about quality. Yang kedua, senang dibawa lah. You know? Dia tak banyak gadget. Kan. Jadi bagi saya for daily use sebenarnya cukup kalau kita ada handphone sahaja. Itu jawapan yang saya kira menjawab kepada persoalan hari ini, iaitu nak beli kamera apa. Tuan-tuan, saya nak beritahu korang lah, pada siapa yang masih lagi bersama, spending untuk nak melengkapi DSLR bukan sekadar beli kamera. Betul siapa? Bukan sekadar beli kamera. Spending tu kadang-kadang boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Bila nak beli lens dia, tiba-tiba nak fikir pula, oi, kena racun pula, lens ni tak sedap, lens lain lagi bila campur dengan dia. Nak selamat main kamera, jangan campur dengan orang. Lepak dengan orang lagi tak selamat. Lagi kena racun. Kan, mulalah nak fikir lens 1.8 lah, 1.4 lah, prime lens lah. Bila prime lens pula tak cukup pula dengan satu lens, kena beli 3 lens bila prime lens. Aduh, dia gila. Okey, kamera DSLR saya yang paling mahal yang pernah saya gunakan adalah pada tahun 2000 dulu. Kamera Canon DCS 560 berharga 120,000. Mak Datuk, kamera apa tu? Okey. Kamera DSLR. Oh, DSLR. Bukan kamera digital, okey. Mak berkeupayaan 16 megapiksel. 16 je pun. Okey, 16 megapiksel. You shoot long exposure 1 second, gambar terus tak boleh pakai. Kenapa? Dia pixelate habis-habisan. Harga kamera mahal. Yes. Okey. Kan? Itu adalah kamera yang paling mahal yang pernah saya gunakan, and at that time kamera tu dikira yang paling high end lah. Zaman tu lah. Yes. Sebelum datangnya Canon D30. 30D kalau tak silap saya. Jadi setelah datangnya 30D dan 60D, barulah keluar 10D, barulah sebenarnya teknologi tersebut berkembang yang ada noise reduction. Before 10D dia panggil D60. Canon dia pakai D60 sebelum dia tukar ke 10D. D60, yes, okay. D60, yes. Jadi D30, D60, okay. Baru ada tukar 10D depan. Yes. Tapi itulah kamera yang paling mahal saya pernah pakai, tapi setiap kali bila saya shoot low light, saya rasa saya nak buang aja. Betul. Saya dan most of the time selepas tu saya lebih banyak shoot dengan menggunakan slide daripada digital. Unless kalau cuaca betul-betul cantik kan, bright sunny day, baru saya akan pakai digital. So mana pergi kamera tu sekarang? Kamera tu saya pun dah tak tahu mana perginya dah. Allah mak, boleh beli rumah tu zaman tu. Kan. tapi orang kata sekarang ni kalau kita nak buat sendal pintu bilik air pun kita rasa segan. Apa nama tapi Syam? Okey lah. Come back Okey, kalau korang tengok visual hari ni, korang nampak saya menggunakan kamera A7 III. Syam menggunakan kamera webcam daripada laptop. Memang betul kualitinya memang saya lebih mantul lah. Lebih mantul lah, lebih mantap dengan lightingnya, dengan mic-nya, dengan semua everything.
Tapi soalnya, adakah mesej yang Syam nak sampaikan tak sampai? Sampai. Walaupun visualnya berbeza, walaupun visual saya lebih berkualiti, tapi mesejnya sampai tak daripada Syam? Sampai. So, inilah contoh terbaik yang saya nak beritahu ni sebenarnya. Letak sebelah-sebelah dua gambar yang berbeza, tapi jika satu gambar tu dengan menggunakan kualiti kamera yang mahal, tapi mesejnya tak sampai, no point. Macam hari ni nampak dua-dua panel sedang bercakap, tapi sampai mesejnya walaupun menggunakan kamera yang berbeza. Walaupun Syam pakai cuma webcam kecil je, saya pakai lens besar dengan lightingnya, tapi sampai mesejnya. Korang tak ada pula rasa macam terganggu pun dengan Syam punya visual? Betul Syam? Betul Syam? Contoh je lah, contohnya tu contohnya. Jadi apa nama Syam, kita nak tamatkan live kita untuk malam ni. Saya minta Syam bagi satu lah last tips kepada semua orang. Last tips, macam mana dia macam mana dia nak decide yang dia tu patutnya ke arah mana. Maksudnya kalau kata, adakah dia sesuai mencari kamera untuk menjadi seorang professional cameraman, ataupun dia rasa, ataupun dia nak jadi apa ke, nak jadi seorang modeling fotografer atau something, apa yang dia kena decide first sebelum dia beli kamera, sebelum dia decide tu? Okay, kalau tanya saya, again saya ulang macam tadi, sebelum kita decide, kita tanya dulu diri kita nak buat apa. Itu sahaja yang paling penting, Kita nak gunakan kamera itu untuk apa? Bila kita dah yakin kita perlu ada kamera untuk kita gunakan dengan spesifik purpose, then baru kita beli. Yes. Jikalau tidak, bagi saya kita simpan dulu duit tu, kita simpan, kita jangan kacau. Yes. Saya walaupun sekarang ni anda semua mendengar apa yang saya katakan dan seolah-olah menjadi bahan rujukan anda semua, untuk saya membeli kamera terbaru saya mengambil masa selama sebulan, dan hampir setiap malam saya belajar dan saya buat research saya sebelum saya decide which camera to buy. Itu saya, dan saya nak pastikan investment saya tu berbaloi. Dan saya tak nak nanti setelah saya spend duit yang banyak tetapi kamera tu being underutilized. Betul. Jadi benda tu yang patut kita fikirkan dululah. Dan kita hobi dia bukan murah. Dan hobi bukan murah. Hobi ni bukan murah. Yes. Kita mungkin anggap tak apa, aku spend 5,000 untuk sebiji kamera, sebuah kamera bersama kit lens. Percayalah cakap saya, setelah 2 bulan anda akan membeli lagi satu lens. Setelah itu anda akan beli lagi satu lens. Confirm. Okay. Confirm. Jika anda menggunakan jenama Canon dan anda nak pakai fast lens, satu sebiji lens akan bermula harganya dengan angka 7 dan ke atas. Jadi di situ kita kena fikirlah. Kalau tak kira lah sama ada kita beli wide angle ke, kita beli medium ke, atau kita beli tele lens ke. Kalau L series dekat Canon akan start price dia dengan 7,000 ke atas. Betul. Kan? Setuju. Jadi investment kita atau permainan kita ni bukanlah murah. Yes. Jadi betul. Kita kena fikirlah dulu betul-betul sama ada worth ataupun tidak untuk kita berkecimpung dalam hobi sekarang ni. Hobi yang gila sebenarnya. Hobi yang gila.
Siapa yang dah dalam dah, macam Syam ni dah lama dalam bidang ni, tahulah. Saya kira dengan duit yang dilaburkan untuk kamera dah boleh buat banglo dah. Kan? Dah boleh buat banglo dah sebenarnya. Tanpa sedar pun dah boleh buat banglo dah sebenarnya. Okeylah Syam, saya kira mungkin untuk malam ni itu dulu Syam. InsyaAllah minggu depan kita sembang topik lain pula Syam. InsyaAllah. Harap Syam dapat luangkan masa. So saya ucapkan terima kasih kerana sudi luang masa bersama dengan pencerita dari Wartawan malam ni. So kita berjumpa lagi minggu depan. Saya nak buat rumusan terakhir pada mereka semua. Syam, terima kasih dan jumpa lagi Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan-tuan, jadi selesai saya bersama dengan brother Syam kita ni untuk malam ni. Tuan-tuan, saya nak buat sedikit rumusan akhir lah untuk korang dengar dan korang hadam. Daripada apa yang Cikgu Syam tadi ataupun Syam kongsikan tadi, saya ambil satu rumusan mudah aja. Tanya diri sendiri, korang nak beli kamera untuk apa? Korang nak beli kamera ni nak jadi apa? Tuan-tuan, jangan pandang, jangan compare saya, jangan compare Syam, jangan compare Sani Rahman, jangan compare orang lain, apa nama Rosli CST, jangan compare Saiful Nang. Yang betul-betul gunakan kamera macam tadi saya nampak ada Syahrin Aziz, Syahrin Aziz tu. Saya nampak ramai nama-nama yang besar yang memang dalam bidang apa nama cameraman. Tuan-tuan kena faham. Jangan korang samakan diri korang dengan kami, sebab kami gunakan kamera memang seriously as a camera. Kamera bukan sekadar satu gadget, tapi kamera ni ialah tools untuk kami bekerja. Jadi korang kena faham benda tu. Jangan nak kata cikgu boleh beli kamera macam tu, cikgu pakai macam tu, tapi korang nampak tak saya pakai ni untuk apa? Korang nampak tak kalau korang datang rumah saya, korang tengok saya punya setup saya bukan setup yang cikai-cikai anak punya, dah macam mini studio dah. Tapi saya gunakan secara maksimum, fully utilized. So saya nak bagi tahu penutup kepada apa yang saya sembang malam ni dengan Syam, nak bagi tahu mudah aja. Kalau setakat nak ambil gambar, carilah apa kamera yang paling mudah bagi korang guna. Handphone. Okay, fine. Handphone pun sekarang dah makin canggih-manggih. Handphone sekarang ni sampai beratus megapiksel pun ada. Apa masalah? Gunakan yang sebaik-baiknya untuk korang nak dapatkan gambar yang korang nak. Itu je. Apa korang nak, dapatkan dengan apa yang korang mampu beli. Itu je. Tak payah sampai nak tanya saya pakai apa. Ramai yang bila saya buat live tanya, cikgu pakai kamera apa. Bukan tak nak cerita, tapi saya bukan sekadar kamera. Kalau saya hanya ada kamera depan ni, tak jadi macam ni. Tak jadi visual ni. Tak jadi visual ni. Ini visual penuh ni, tak jadi visual ni. Saya kena dilengkapi dengan lightingnya. Nampak tak? Tadi Syam sebut pasal dah beli kamera, kena fikir lens pula. Kena fikir pula apa nama lens kena tukar. Sama. Lightingnya, mic-nya dan bagai-bagai lagi lah. Jadi saya harap korang faham situasi ni. Saya harap korang terus setia bersama dengan Diary Wartawan, dan saya ajak korang bersama dengan kami lagi setiap minggu, insya-Allah topik-topik yang santai. Jangan kata cikgu topik macam ni tak kena dengan semua orang cikgu. Kami ni bukan orang cameraman, kami ni bukan fotografer. Siapa yang berani mengaku depan saya sekarang ni yang kamu tak pernah ambil gambar? Yang korang tak pernah ambil gambar, sila angkat tangan. Tak ada seorang pun yang berani mengaku. Anak saya yang berusia 5 tahun tu pun pandai ambil handphone mak dia, tekan butang ambil gambar. Bermaksud semua orang sebenarnya dalam bidang fotografi, cuma dia tak mengaku. Dia tak berani ataupun dia malu nak mengaku yang dia tu sebenarnya juga orang yang suka ambil gambar. Penipu tuan-tuan kalau kata saya tak suka nak dengar pasal benda ni sebab saya ni bukan cameraman. Salah. Semua orang pasti pernah ambil gambar. Jadi saya harap topik malam ni dapat mengajak korang untuk terus bersama dengan kami lagi pada minggu depan hari Isnin bersama dengan Cikgu Syam Syarin ataupun mungkin juga panel-panel lain kalau ada peluang yang lain. Cuma besok malam tuan-tuan, jom kita bersama dengan Dr. Rubiah K. Hamzah, iaitu seorang tokoh motivasi yang hebat dalam negara. Malam besok dengan tajuk dia menangani tekanan perasaan dalam tempoh COVID-19 ni tuan-tuan. Jadi saya kira untuk itu dulu untuk malam ni tuan-tuan. Jangan lupa teruskan bersama dengan Diary Wartawan. Siapa-siapa yang nak beli buku masih ada sikit lagi. Boleh PM saya. Tajuk pun dekat tajuk ada semua info-infonya. Jadi insya-Allah
Terus bersama dengan Dari Wartawan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita. Salam untuk semua. Bye-bye.